Fashion Valet menggegarkan Malaysia dengan skandal kerugian puluhan juta ringgit duit pelaburan khazanah dan juga PNB. Tapi dalam dunia korporat dan dunia startup, ini bukan satu-satunya skandal syarikat startup yang diasaskan oleh wanita yang menjadi perhatian. Dalam dunia startup antarabangsa, especially-nya di Silicon Valley US, ada beberapa kes high profile membabitkan founder wanita. Theranos yang dibangunkan oleh Elizabeth Holmes dan Charlie Javish juga pernah menggegarkan dunia korporat global kerana kegagalan syarikat mereka. Malahan lebih teruk lagi, Holmes dan Javish merupakan scammer yang melakukan kesalahan jenayah dan penipuan membabitkan kerugian berbilion-bilion dolar duit pelabur. Dalam video ini kita akan lihat beberapa persamaan antara ketiga-tiga syarikat ini. Yang pertama, apakah yang menyebabkan syarikat mereka gagal? Kedua, siapakah pelabur mereka dan berapa banyak kerugian yang dialami? Ketiga, apakah yang telah berlaku sekarang kepada mereka semua? Fashion Valet ditubuhkan pada tahun 2010 oleh Vivi Yusof dan Fazaruddin Shah Anwar. Ia adalah platform e-dagang fashion Malaysia yang pernah dianggap sebagai star dalam industri startup tempatan. Kemudian, Theranos diasaskan oleh Elizabeth Holmes pada tahun 2003. Kononnya untuk merevolusikan industri ujian darah dengan teknologi yang membolehkan pelbagai jenis penyakit dikesan dengan hanya setitik darah sahaja dengan hanya satu device sahaja. Seterusnya, Whit Frank ditubuhkan oleh Charlie Javish pada tahun 2016 bertujuan untuk memudahkan proses permohonan bantuan keuangan pelajar di United States. Jadi, walaupun ketiga-tiga syarikat ini beroperasi dalam industri yang berbeza, terdapat beberapa ciri persamaan antara founder-founder ini. Yang pertama, ketiga-tiganya dipimpin oleh pengasas yang sangat karismatik yang berjaya menarik perhatian media dan juga para pelabur. Vivi Yusof menjadi ikon fashion Malaysia. Elizabeth Holmes digelar sebagai Steve Jobs wanita dan Charlie Javish disanjung sebagai usahawan muda yang berbakat. Yang kedua, mereka semua membuat janji untuk membawa revolusi dalam industri masing-masing. Fashion Valet mahu mengubah cara orang Malaysia berbelanja secara online. Theranos mahu mengubah industri ujian darah dan Whit Frank mahu mengubah proses permohonan bantuan keuangan untuk pelajar. Dan seterusnya yang ketiga, syarikat-syarikat ini berjaya menarik pelaburan besar daripada pelabur-pelabur yang ternama. Fashion Valet mendapat pelaburan daripada Khazanah dan juga PNB. Theranos menarik pelabur besar seperti Rupert Murdoch dan juga Family Walton. Manakala Whit Frank mendapat sokongan daripada bank terbesar di US, JP Morgan. Saya ingin berkongsi sedikit maklumat untuk pengetahuan kawan-kawan. Saya telah berjaya mendapat keuntungan 700% dari investment saham Nvidia baru-baru ini. Jadi kalau ada kawan-kawan berminat nak tahu bagaimana saya membuat analisa saham Nvidia ini sebelum ia meningkat dengan banyak, join channel Jutawan Saham. Saya sentiasa berkongsi pelbagai info saham dan info pasaran percuma setiap hari. Link untuk ke WhatsApp channel ini ada di description ataupun di bio TikTok. Mengikut kenyataan Fashion Valet sendiri, kegagalan mereka untuk menjana keuntungan adalah kerana satu, pelan perkembangan syarikat yang terlalu agresif dan yang kedua ialah kesan COVID-19 menyebabkan perubahan dalam corak perniagaan masyarakat. Sementara itu, Theranos oleh Elizabeth Holmes pula, dia memang confirm menipu. Alat ujian darah yang kononnya boleh membuat ratusan jenis ujian penyakit dengan hanya satu titis darah, dengan hanya menggunakan satu mesin sahaja, memang tidak berfungsi dan tidak wujud. Kemudian Charlie Javish totally menipu dengan data pelanggan syarikat. Dia masukkan sendiri data palsu 4 juta pelanggan, sedangkan customer sebenar tak sampai 300,000 orang. Dia juga membuat penipuan perakantan untuk menunjukkan syarikat dia sedang berkembang maju. Tapi to be clear, saya tak katakan Fashion Valet ada melakukan sebarang kesalahan. Dan sehingga setakat ini pun tak ada sebarang pendakwaan yang dilakukan oleh pihak investor ataupun kerajaan. Berbanding dengan Theranos dan Whit Frank, memang dah terbukti melakukan jenayah dan juga penipuan.
Berkenaan Fashion Valley ini, Khazanah Nasional dan PNB melabur sebanyak 47 juta ringgit pada tahun 2018. Lepas tu mereka terpaksa jual pegangan mereka dengan hanya 3.1 juta sahaja pada baru-baru ini, mengalami kerugian hampir 44 juta ringgit. Seterusnya dalam kes Theranos, kerugian pelabur memang jauh lebih besarlah. Rupert Murdoch dilaporkan rugi 125 juta dolar. Keluarga Walton rugi 150 juta dolar dan banyak lagi investor kerugian berbilion dolar. Seterusnya, untuk company White Frank, JP Morgan membeli syarikat ini dengan harga 175 juta dolar pada tahun 2021. Tapi pada masa ini, JP Morgan sedang menghadapi kerugian besar dalam pelaburan ini setelah mendapati bahawa data-data pelanggan syarikat ini adalah palsu. Vivi Yusof dan Fazaruddin dari Fashion Valley telah meletak jawatan dan memohon maaf atas kegagalan pelaburan PNB dan Khazanah. Mereka mengakui telah melakukan kesilapan dalam strategi perkembangan syarikat. Tapi nampak gaya oleh kerana isu kerugian PNB dan Khazanah ini telah menjadi panas, SPRM dilihat sedang melakukan siasatan. Seterusnya, Elizabeth Holmes dari Theranos telah pun disabitkan dengan 4 pertuduhan penipuan dan kini sedang mengalami hukuman penjara 11 tahun. Dan finally, Charlie Javis dari White Frank kini menghadapi tuduhan penipuan bank dan juga fraud security. Dia didakwa memalsukan data pelanggan untuk menipu JP Morgan. Finally, berbalik kepada Fashion Valley. Pada pandangan saya, Khazanah dan PNB mungkin telah terlalu agresif dalam strategi pelaburan mereka. Selain dari itu, pada pandangan saya juga ada beberapa kesilapan fundamental yang dilakukan oleh Khazanah dan PNB sebelum membuat pelaburan. Jadi, kalau kawan-kawan nak tahu apa yang silap dengan Khazanah dan PNB dalam pelaburan Fashion Valley ini, tinggalkan komen kawan-kawan di bawah video ini. InsyaAllah, saya akan buat video yang lebih detail berkenaan dengan perkara ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.